Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram lift menara dan kisah kedua adalah gangguan kain putih. Kisah pertama ni terjadi di bandar Gatlinburg di Tennessee, USA. Dekat bandar Gatlinburg ni ada satu menara yang jadi tumpuan pelancong lah, iaitu menara Space Needle. Dekat menara tu ada satu lift kaca yang berfungsi untuk membawa pelancong naik ke puncak menara. Menara tu dia berketinggian 407 kaki. Kalau pelancong naik ke atas, diorang boleh tengok pemandangan sekitar bandar Gatlinburg tu melalui dinding kaca di puncak menara. Masa naik lift tu sendiri, pelancong dah boleh tengok dah pemandangan sebab dia transparent di tepi, di bawah dan juga di atas lift tu. Pelancong boleh tengok 360 darjah dan dekat atas pun boleh nampak pemandangan. Tapi menara tu ada simpan satu sejarah yang mengerikan. Beberapa tahun lepas ada kerja-kerja pembinaan yang dilakukan dekat menara tu, dekat atas, dekat tingkat atas. Dan ada dua orang pekerja yang ditugaskan untuk selesaikan tugas pembinaan tu. Tapi dua orang pekerja ni, dia orang terpaksa menggunakan tangga untuk naik ke atas. Sebab lift kaca tadi tu tak dibenarkan untuk pekerja. Hanya para pelancong saja dibenarkan menggunakan lift tu. Jadi dua orang ni terpaksalah panjat tangga untuk naik ke atas. Jadi bila dah siap kerja pembinaan tu, dua orang pekerja ni, salah seorang daripada pekerja pembinaan tu, dia mengadu penat sebab tadi dah naik tangga tinggi, dah sampai dekat atas kena selesaikan tugas pembinaan tu pula. Yang seorang lagi tu okey je nak turun tangga, yang seorang ni je dia mengadu penat sangat, tak larat dah nak turun tangga tu. Jadi dia pun fikirlah dengan cara apa dia boleh turun dengan cepat dan mudah. Jadi dia dapatlah idea, dia nak terjun ke atas lift. Masa lift tu turun, lift kaca tu turun, dia nak terjun ke atas bumbung lift tu dan tumpang sampai ke bawah. Lepas tu dia buat betul-betul. Bila lift kaca tu turun, dia pun lompat, dia pun terjun ke atas bumbung lift tu. Tapi masa dia mendarat, kaki dia tersekat dekat gear lift tu. Dia pun cubalah nak bebaskan kaki dia, tapi memang dah tak boleh lah. Memang dah stuck, memang dah tersangkut betul. Dan kaki dia dihancurkan oleh gear tu. Dia pun menjerit dengan kuat lah. Tak habis sampai situ, dia tu berpusing. Dia memang berpusing. Bila dah tangkap kaki tu, dia tangkap, ditarik sekali semua sampai ke pinggang, sampai habis badan dia hancur, digilis oleh gear tu, gear yang berpusing laju tu. Dalam masa sama, pelancong yang ada dekat dalam lift tu boleh tengok semua benda yang terjadi. Nampak pekerja tu mati, dikisar, digilis oleh gear tu, dan kedengaran juga dengan kuat bunyi jeritan kesakitan daripada pekerja tu. Jadi darah pekerja yang dikisar oleh gear tu mengalir ke sekeliling dinding lift tu, dinding kaca lift tu, dan ada juga yang menyembur ke bawah. Gear tu daripada atas disembur ke bawah, macam daging kisar lah. Jadi pelancong yang naik lift tu memang menjerit, memang dalam ketakutan yang tersangat amat. Sampai dekat bawah, lift tu tak boleh dibuka sebab dekat atas tu ada kerosakan litar pintas. Sebab pekerja yang jatuh tu, yang terjun tu. Jadi tak boleh dibuka. Jadi pelancong-pelancong yang berebut nak keluar ni tak boleh keluar. Terpaksa duduk kat dalam tu. Pihak pengurusan menara segeralah menelefon panggilan kecemasan. Polis pun datang. Polis segera datang. Polis mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk keluarkan
semua pelancong yang terperangkap dekat dalam lift tu. Dengar ceritanya, pelancong yang menjadi saksi kejadian ngeri tu terpaksa melalui sesi terapi untuk melupakan kejadian tu, melupakan trauma, menyaksikan perkara mengerikan tu. Ada juga kabar-kabar angin yang mengatakan lepas kematian pekerja tu, menara tu dihantui oleh satu lembaga yang menyerupai pekerja yang mati tu, pekerja pembinaan tu. Ada juga cerita pelancong naik lift tu, masa tu lift dah okey lah, dah lama lepas kematian pekerja tu lah. Pelancong ni naik lift tu dan dia tersekat. Masa tersekat tu dia ada terdengar bunyi jeritan orang dalam kesakitan. Dan ada juga pelancong yang mendakwa dekat dinding lift kaca tu ada ternampak seperti ada darah yang mengalir. Kisah kedua ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Kisah ni dialami oleh pengirim tu sendiri. Saya akan gunakan nama samaran Syazwan untuk memudahkan cerita. Kejadian ni berlaku pada tahun lepas, 2021. Masa tu Syazwan masih lagi menuntut di sebuah IPTA di Malaysia. Syazwan ni dia duduk di asrama di IPT tu, dan dia duduk di tingkat bawah. Masa kejadian ni berlaku, tak ramai student yang ada dekat situ. Masa tu cuti hujung semester. Syazwan dia cuma tinggal dengan roommate dia je lah, nama Pian, nama samaran juga. Diorang ni tak balik sebab mak ayah diorang ada kursus di Kuala Lumpur. Maknanya Syazwan dengan Pian ni, mak ayah diorang ni bekerja di syarikat yang sama. Pada malam harinya, masa tu jam 12 tengah malam, Syazwan masa tu dia belum lagi boleh tidur. Dia tengah mendengar radio masa tu. Radio tu ada di atas meja study. Meja study di bilik Syazwan ni, dia menghadap tingkap. Dan daripada tingkap tu boleh nampak satu pokok ni, ada pokok besar tak jauh daripada tingkap tu, daripada bilik dia orang. Masa tu dia orang tak tutup pintu, tak tutup tingkap sebab nak bagi angin masuk agaknya. Masa tu waktu tu hari nak hujan, belum hujan lagi, tapi hari ada tanda-tanda nak hujan. Angin kencang dekat luar. Lepas tu ada sekali ada kilat menyambar. Dan masa kilat menyambar tu, dia orang boleh Syazwan ni boleh nampak pokok yang di luar tu. Dia jadi terang sekejap. Dengan radio tu, Syazwan ni perhati je lah member dia Pian ni. Member dia tak sihat kan. Jadi Syazwan ni rasa kesian lah. Dia pun perlahan lah sikit suara radio tu. Lagipun siaran radio memang terganggu waktu tu, sebab cuaca tak berapa elok. Waktu dia tengah adjust radio tu, dia tiba-tiba terkejut sebab member dia Pian ni tiba-tiba meracau. Meracau dalam bahasa yang dia tak faham. Lagi satu, Pian ni dia macam menggeliat-geliat. Badan dia jadi macam keras macam tu. Lagi sekali Syazwan terkejut sebab dia dengar suara lolongan anjing daripada luar. Masa tu Syazwan dia dah mula rasa seram sejuk dan bulu roma dia dah mula meremang. Masa tu dia bangun dan dia pergi duduk di sebelah katil Pian ni lah. Dia cuba kejutkan Pian sebab dia tengok Pian ni dah pelik sangat kan, meracau-racau. Lepas tu badan dia jadi keras macam tu. Dia tengok tangan Pian pun macam tertutup macam ni. Mata Pian tertutup rapat. Mulut duduk meracau, cakap bahasa yang tak difahami. Badan pula jadi keras macam tu. Jadi dia pun try lah kejut Pian ni. Tapi Pian tak bangun masa tu. Tiba-tiba ada satu dentuman guruh yang sangat kuat. Pom, bunyi macam tu. Lepas tu hujan turun dengan lebat. Syazwan dah tak sedap hati, dia pun bangun. Dan dia nak pergi tutup pintu tingkap tu. Masa dia nak tutup tingkap tu lah, dia nampak dekat pokok dekat luar tu ada satu kain terapung-apung dekat sebelah pokok. Masa tu dia memang terkejut gila dan dia mengucap dalam hati banyak-banyak. Masa Syazwan ni terkaku tu lah, Syazwan terdengar bunyi mengilai daripada arah kain putih yang terapung tu. Dan dia nampak kain putih yang terapung tu bergerak laju menuju ke arah dia. Syazwan ni tak sempat nak tutup tingkap, dia pun terduduk sebab takut sangat. Bila dah terduduk tu, Syazwan sekali lagi cuba kejut Pian ni. Tapi Pian ni tak sedar juga. Syazwan try panggil nama Pian. Weh Pian, bangun. Tapi Pian tak bangun juga. Tiba-tiba mata Pian ni daripada tertutup rapat tu celik.
terbuka luas. Mata dia yang terbuka luas tu pandang dekat siling. Dan mulut dia tak lagi meracau tapi mengerang macam orang sakit. Pada masa sama tu juga, Syazwan rasa ada satu hembusan angin yang kuat menerpa ke arah badan dia. Dan masa tu juga dia terdengar suara mengilai dalam bilik tu. Syazwan perasan suara mengilai tu daripada atas. Jadi dia pun dongak ke atas. Bila Syazwan tengok dekat atas, dia rasa macam nak pengsan. Sebab dia nampak ada kain putih tadi yang dekat luar tadi, sebelah pokok tadi tu, dah ada dekat atas siling. Dia macam seolah-olah tersangkut dekat bilah kipas. Dia berpusing-pusing sekali dengan kipas tu. Dan memang suara mengilai tu daripada kain tu, daripada kain putih tu. Bila dah nampak benda tu ada atas kepala dia, dekat kipas siling tu, Syazwan ni tak mampu nak mengucapkan apa-apa. Tak mampu nak azan, tak mampu nak menjerit. Sebab dia terkelu, lidah dia terkelu, macam suara dia tersekat dekat kerongkong. Masa tu juga, dia rasa ada satu tangan pegang bahu dia. Pak pegang tangan, pegang bahu dia. Bila dia tengok, Pian pegang bahu dia. Pegang dengan kemas. Tapi Pian masa tu masih lagi keadaan macam tadi. Matanya tengok ke atas, badannya jadi keras. Cuma tangan dia saja Pak pegang bahu Syazwan. Syazwan cuba sekali lagi sebab masa tu suara hilayan tu makin kuat. Dan lolongan anjing dekat luar pun makin kuat. Syazwan cuba sedaya upaya nak azan. Akhirnya azan tu terkeluar juga melalui mulut dia. Tapi azan ni perlahan. Walaupun Syazwan hanya mampu azan dengan perlahan, tapi azan dia tu menjadi. Sebab suara hilayan tu beransur-ansur hilang. Sekarang ni dah tak dengar suara hilayan tu. Yang dengar hanyalah bunyi hujan yang lebat dekat luar. Bila Syazwan tengok balik dekat siling, memang dah tak ada, tak nampak kain putih tu yang melekat dekat kipas tadi, dah hilang, tak ke mana. Tangan Pian yang pegang bahu Syazwan tu pun dah terlepas. Bila Syazwan ni tengok ke arah Pian, Pian dah mula sedar. Bila Pian sedar, Pian terus bercakap, tadi aku panggil kau tak dengar. Pian pun ceritalah dekat Syazwan, tadi dia macam dihempap oleh sesuatu yang berat. Dia sampai macam tak boleh nak bernafas. Dia minta tolong dengan Syazwan banyak kali, tapi Syazwan ni macam buat tak endah aja. Syazwan ni pelik lah. Tadi aku yang kejut kau meracau-racau. Lepas tu Pian ni pelik lah, dia tak rasa diri dia meracau. Dia cuma rasa diri dia ni macam dihempap dan dia minta tolong Syazwan. Lepas tu Syazwan tanyalah, apa yang kau nampak tadi? Aku nampak kau duduk dekat meja study tu lah. Aku minta tolong daripada tadi, kau buat dia je. Lagilah pelik Syazwan ni. Syazwan ni tanya pula Pian, tadi kau tak tengok apa-apa, tak nampak apa-apa ke? Tapi Pian, dia seolah-olah macam tak faham apa yang jadi. Seolah-olah dia tak nampak pun kain putih tu, dia tak ada dengar bunyi mengilai tu pun tadi. Dia macam tak sedar. Jadi malam tu, dua orang ni mengalami gangguan yang berbeza, tapi dekat tempat yang sama. Dia orang memang tak dapat tidur lah malam tu. Dia orang berjaga aje. Sampailah dekat waktu subuh, dah dekat pukul 6. Masa tu mula kedengaran bacaan Al-Quran daripada masjid yang berhampiran dengan asrama tu. Waktu tu barulah keadaan beransur tenang. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.